Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sadaqallahul aliyyul azim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang barakah ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam pengajian bulanan kita, pembacaan riwayat hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan mendapat kebaikan dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung pembacaan kitab kita pada muka surat 60. Perenggan yang terakhir adalah menjadi dalil yang terang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, adalah menjadi dalil. Dalil ni maknanya adalah bukti. Diambil daripada kalimah dalil ni, maksud dia bukti daripada kalimah bahasa Arab. Adalah menjadi dalil ataupun adalah menjadi bukti yang terang dan nyata bahawa perkahwinan baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah berdasarkan untuk kepuasan hawa nafsu, tetapi kerana ketinggian akhlak dan nilai agama menjadi ukuran. Seperti mana pada bulan lepas kita bicara di antara perkara-perkara yang disunatkan, yang disuruh oleh Islam sebelum daripada perkahwinan, sebelum daripada seorang lelaki berkahwin dengan perempuan ataupun perempuan kahwin dengan lelaki, ada ciri-ciri yang perlu diutamakan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya agamanya. Agama. Yang kedua apa dia? Antaranya lagi hartanya, lagi apa dia lagi kecantikannya, keturunannya. Ini di antara perkara-perkara yang disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam supaya umat dia ambil berat, ambil kisah sebelum melangsungkan perkahwinan. Maka yang pertamanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih ataupun Nabi suruh kita lebihkan pada agama. Bila mana lebihkan pada agama, maka yang selebihnya yang tiga itu juga insya-Allah kita akan dapat. Kalau dia beragama, bini hak kita menikah, dia kaya, dia tengok laki dia duit tak apa nak ada, dia ulung pergi 102. Pasal apa? Dia ada agama. Nak tolong abang, dia kata bulan ni abang sesak sikit pasal gaji lambat masuk barangkali, dia pam dulu 200 ke kita. Bila pam 200, kita kata tak apa, nanti abang bayar balik. Tak apa, tak payah bayar balik. Dia kata kira halal lah, cik nak tolong abang. Ini hak ada agama. Tapi kalau hak tak ada agama, kira gimana? Cara kita ada tak ada duit pun darkah poket sampai berlubang poket. Bukan di sini dah ni. Ini cerita Afrika Selatan tu.
Tara kita tak ada duit tu, dia rekah duit kita. Dia tahu laki dia ni takat mana kemampuan, dia rekah duit laki tu. Ya Rabbi Ta'ala, kadang-kadang time kita duk mayang subuh, dia boleh tarik RM10 pada poket baju Melayu kita. Jangan ada buat pasal hak tak ada agama. Tapi kalau dia beragama, dia akan bagi harta yang dia ada, seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Kekayaan yang Allah berikan kepada dia belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beragama, dia pula cantik, maka kecantikan yang ada pada si isteri tadi akan diberikan kepada si suami. Dia akan bagi kat laki dia seorang saja, dan dia takkan layak tunjuk punggung pui dia ke orang. Pasal dia ada agama. Dia kata, ustaz saya ada agama tapi laki saya suruh. Hak tu laki dayus nama dia. Jadi kalau bini dia beragama, dia faham oleh hukum hakam, dia akan memberikan sepenuh kepercayaan ataupun dia akan berikan kepada suami dia apa sahaja kecantikan yang ada pada diri dia untuk si suami dia. Dia takkan tunjuk kecantikan dia kepada selain daripada orang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ni berapa ramai orang yang pakai tudung tapi seluar ketat kena bubuh minyak kelapa darah dulu baru nak boleh serelum kaki masuk. Punya ketat, Masya Allah. Bukan di Marbawi, tapi Qaryah dalam Marbawi lebih kurang. Berapa ramai hak pakai tudung tetapi pakaiannya ketat, nampak bentuk sana, nampak bentuk sini, bahkan dia seronok pula kalau orang duk perhati apa hak ada kat dia. Ini perempuan ataupun wanita yang pada zahirnya beragama tetapi mereka sebenarnya golongan yang tidak memahami agama mereka sendiri. Hak duk kayuh gerek, bukan semualah. Hak duk kayuh gerek. Lah ni trend kayuh gerek. Bangla gelak kat kita, dia kata kami kayuh lama daripada hampa duk buat kalut. Kalau nak ikut selfie takat gambar kayuh gerek ni, Bangla lagi banyak daripada kita patut dia selfie takat gambar. Tapi biasalah jenis orang Melayu, tengok orang buat hak pelik sikit dia ikut sopa menega lah. Tak kata kat siapa, saya pun bangsa Melayu ke. Tengok orang buat mango shake, dia pun mango shake. Tengok orang buat ayak jambu batu, dia ayak jambu batu. Tengok orang buat tengok dia pun ikut juga. Lepas tu bila habis tu, dia pun padang dengan depa-depa tu kali. Sopa gerek ni nak tengok lama mana tuan-tuan. Bangla dia kayuh lama dah. 20 tahun dia duduk main di Malaysia, dia duduk kayuh gerek tua tu tuan-tuan, sampai tempat kerja dia. Sampai tempat kerja dia pakai seluar panjang, alhamdulillah. Tapi orang Melayu baru kayuh gerek 3 minggu, seluar atas pada lutut dah. Dia kata kalau seluar panjang tak apa nak laju, dia kata tak boleh nak potong angin, terseduk bom sangat bang dia. Terseduk bom sangat. Awak hang pakai seluar pendek tu boleh kayuh sampai 120 km sejam lah. Takat 40 km sejam tu pun derah tak tengok dah. Tapi apa? Alasan nak menghalalkan cara. Orang perempuan dia naik basikal, dia pakai baju ketat, hukum dia haram, tak boleh. Tak boleh pakai pakaian ketat. Sama-sama orang perempuan yang muslimah sahaja dan tidak mendedahkan bahagian aurat dia, hukum dia makruh. Sama-sama perempuan yang muslimah, yang beriman pada Allah. Ini jaga mulai ni maklum. Tapi kalau bukan dengan orang bukan Islam, kawan kita yang non-muslim, kita berpakaian ketat walaupun tidak mendedahkan bentuk atau mendedahkan apa yang tak sepatut dedah, maka hukum dia tetap dilarang. Naik basikal, kayuh basikal pakai baju ketat, hukum dia haram bagi orang perempuan. Sama ada nampak warna kulit ataupun tak nampak warna kulit, tapi ketat sudah semestinya nampak bentuk badan, hukum dia adalah haram, tak boleh pakai.
Pakai hak lain seluar trek pun tak boleh. Maklum nak kayuh derah pentara mana maklum. Maklum masuk Olimpik ke apa? Tak kena. Duk kayuh kot ni je. Kalau pergi mana pun. Nah, kayuh dengan paklung. Paklung pun takat 15-20 km tu pun kira dah tu. Derah tak tu pun dah. Tapi saja nak buat-buat nak buat-buat muda. 20 kilo dia kayuh. 20 kilo duk kara dosa buta karya. Laki dia duk ikut belakang. Tahu kata orang duk tengok bini dia. Laki dia pun tumpang sama juga dosa. Laki pun pakai seluar pendek. Hak bini hang pun hang kara, yang hang sendiri pun hang kara juga. Ada tak tuan-tuan? Tuan-tuan macam tak mengaku je pun kan duk buat dah kak kalau mana kak. Ni nak abang kata apa ni? Orang kita tak penting halal haram. Hak penting dia seronok ke dia ya. Dia penting seronok ke dia saja. Jadi Nabi SAW perintahkan apa? Tengok pada agama dahulu dan yang selebihnya itu akan dituruti pada selepasnya. Kalau agama clear, kecantikan dia dapat rasa, harta dia dapat rasa, keturunan dia insya-Allah keturunan yang baik-baik, maka semuanya ini ada pada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Pada bulan yang lalu kita sebut juga bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan ada riwayat yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah pun mulia, Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha pun mulia juga. Apa jawapan dia tuan-tuan? Jawapan dia paling mudah, dua-dua mulia. Dua-dua mulia. Maka ulama mengatakan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kelebihannya adalah dari sudut umurnya ketika kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin dengan Nabi umur muda. Maka nisbah pada umur baik boleh pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi nisbah kepada pengorbanan, nisbah kepada kekuatan agama, nisbah kepada keimanan, maka jauh lebih hebat jatuh kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Ini disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma abdalani Allahu khairan minha amanas bi id kafaran nasu. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak ada dah orang perempuan yang boleh menggantikan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha dari sudut kebaikan dia. Adakah maksud isteri Nabi hak lain tak baik? Tak, baik juga. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi baik tang ni antaranya apa dia? Antaranya kata Nabi amanas bi id kafaran nas, dia beriman kepada aku, dia percaya kepada aku, dia yakin sungguh kepada aku. Dalam keadaan pada ketika itu ramai manusia yang kufur, yang tak percaya, yang tak beriman kepada aku, tapi Khadijah dia percaya ke aku. Maknanya nak habaq kata Sayyidatuna Khadijah, Allah Ta'ala letakkan manzilah, kedudukan iman dia, ketetapan hati dia luar biasa berbanding wanita-wanita yang lain. Ini dua-dua isteri dengan Nabi mulia, dua-dua belakang tuan-tuan. Tidak ada jangan kita kata yang ni tak bagus, yang ni bagus, yang ni tak bagus, yang ni tak. Semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalaulah kerana nafsu sudah tentu wanita yang lain menjadi pilihan, terutamanya di zaman tebalnya fahaman jahiliyah, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam boleh mencari isteri-isteri yang lain di samping Khadijah sejak hari mula perkahwinannya, iaitu ketika umur di peringkat 50-an. Kalau nak ikut Nabi ni, kendak ke nafsu ni, lebih baik Nabi kahwin dengan anak dara lagi bagus. Tapi dalam riwayat Nabi berkahwin dengan seorang sahaja anak dara, hak lain semua janda belaka. Hak suami meninggal, yang suami mati syahid, maka isteri mereka itulah yang menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah seorang saja yang anak dara.
Itu pun orang bukan Islam tuduh macam-macam juga. Tuduh kata Rasulullah ni gila sek, kahwin dengan anak dara. Lah tak kena dah. Kahwin dengan janda pun tak kena, kahwin dengan anak dara pun tak kena. Ketika akhir hayat Nabi, Nabi minta izin pada isteri yang lain. Nabi kata, aku nak habiskan umur aku di rumah Aisyah. Orientalis barat kata, cuba tengok Muhammad nak mati pun duk kelapak kesek lagi. La haula wala quwwata illa billah. Patutnya dia pergi duduk rumah bini yang dia ikut giliran lah. Pasal apa pergi duduk rumah bini hak muda? Nampak tak? Muhammad ni dia berat sebelah. Dia kira hak muda ya, hak tua-tua dia tak mau. Maka di sana para ulama menjawab, sebab Nabi SAW memilih rumah Sayyidatuna Aisyah nisbah pada, kita kata pada zahirnya, ulama kata pada dia adalah kerana hanya orang yang kuat sahaja mampu menjaga orang yang sakit. Faham tak? Bayangkan tengok adik-beradik kita aksiden misalnya, duk ICU. Duk ICU. ICU ni kira 50-50 boleh jadi hidup, boleh jadi mati. Tapi tengok-tengok doktor pakar hak mecek tu pun pakai gas dah. Doktor pakar hak mecek tu pun pakai gas dah. Kita kata ni adik-beradik aku nak mati dulu ke doktor hak nak cek ni mati dulu. Pasal apa? Dua-dua sama taraf kan. Dak pun misi hak mecek kita punya adik-beradik tu, misi tu pun jalan pakai tongkat dua gedeh lah. Jalan sekerak, sedut gas sekerak. Jalan sekerak, sedut gas sekerak. Agak-agak tuan-tuan yakin tak dia boleh rawat adik-beradik kita hak ICU? Silap-silap dia pula duduk atas katil sebelah adik-beradik kita. Pasal dia pun sakit. Maka ulama kata pada zahirnya Nabi pilih rumah Aisyah kerana Nabi nak apa? Aisyah isteri yang paling muda antara isteri-isteri yang lain, dan ketika itu umur Nabi 63 tahun, umur Aisyah dalam lingkungan 17-18 tahun. Muda lah tuan-tuan. Supaya ayah dengan cucu kita hak perempuan, depa main bola cekak pada kita lagi walaupun dia perempuan. Riang dia kuat. Maka begitulah Nabi SAW pilih Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Dari sudut logik akalnya macam tu. Tapi kalau dari sudut dalil naqlinya, dalil daripada Qur'annya adalah setiap benda yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suruhan perintah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam jangka waktu berumah tangga dengan Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan mana-mana perempuan yang lain. Oleh itu alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis. Orientalis ni dia ada beberapa jenis orientalis. Antaranya yang pertama kata ulama, mereka ini yang dipanggil al-murtazaqah. Al-murtazaqah ni dia daripada kalimah rizqun, rezeki. Baik, apa maksud murtazaqah? Iaitulah orientalis barat yang mempelajari Islam, mempelajari ilmu tafsir, mempelajari ilmu hadis, mempelajari ilmu tauhid, belajar semua ilmu hak kita orang Islam duk mengaji, depa belajar dan mereka faham dan mereka mengambil istifadah kelebihan yang ada dalam kita kata hadarah, dalam tamadun Islam, maka diberikan maklumat kepada orang bukan Islam. Maksud dia depa ni selimut apa orang panggil gunting dalam lipatan. Dia duduk sama dengan orang Islam, dia tengok apa yang menyebabkan orang Islam ni jadi kuat. Dia ambil, dia tik, ni satu. Apa yang menyebabkan orang bukan Islam, orang Islam jadi lemah? Ni point dia. Maka poin-poin ni tuan-tuan, maklumat ni dia berikan kepada pihak musuh. Aku nak bagi, okey, hampa kena bagi kat aku. Apa-apa, 500,000 ke, 300,000 ke, 1 juta ke apa ke, murtazaqah. Dia bagi maklumat, pok tu bagi duit ke dia. Faham ni? Satu. Yang kedua dia panggil apa? Al-munsifun. Al-munsifun ni dia panggil al-mu'tadil, iaitu orientalis barat yang mencari kebenaran dan akhirnya menjumpai kebenaran dan memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Depa kata kalau betul ya, tak betul tak betul ya.
maka mereka ini dia berlaku adil di atas apa yang mereka kaji. Ada yang kata Nabi Muhammad betul, tetapi dia tak beriman dengan Nabi Muhammad pasal tak dapat hidayah daripada Allah. Adapun kebenaran Muhammad, Islam betul, ya perkahwinan dalam Islam betul, ya, tapi dia Islam dah, dia tak Islam. Dua. Yang ketiga dia panggil al-muta'assibun, golongan yang ta'assub, yang ekstrim sungguh-sungguh. Walaupun dia buat at-tajribah ataupun dia buat eksperimen tentang satu-satu benda, dia kata pasal apa orang Islam ni, orang perempuan terutamanya, kalau mai haid lepas tu dia kena mandi, dia kena cuci apa semua, dia pun kaji apa sebab kena mandi hadas, pasal apa kena cuci darah, pasal apa waktu darah haid tak boleh bersama dan sebagainya. Dia kaji. Akhirnya dalam ilmu sains mereka mengatakan dia punya natijah dia, sebab dia sekian-sekian, sebab dia sekian-sekian, sebab dia sekian. Baik belaka, tapi dia kata apa? Tak betul, hak ni mau mohong mah. Dia menafikan yang dia kaji tu, sedangkan itu ilmu hak dia mengaji, tetapi dia menafikan. Kerana apa? Al-muta'assibun, dia kerah, dia tak mau nak terima kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di hadapan mata kepala dia. Contoh Abu Jahal, tuan-tuan. Dia kata kat Rasulullah, wahai Muhammad, kalau betul hang Nabi hang belah bulan ni, berlaku pembelahan bulan, sehingga kan dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan tentang pembelahan bulan ketika itu. Tetapi Abu Jahal kata apa? Hak ni semua sihir belaka, ni Muhammad mohong belaka. Padahal dah terang lagi bersuluh, dia tetap tak beriman kepada Allah kerana ta'assub ekstrimnya Abu Jahal dengan pahaman jahiliyah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, oleh itu alangkah tidak benarnya dakwaan para orientalis terhadap pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah poligami dengan alasan-alasan yang jahat, tanpa mengambil kira masalah masyarakat yang diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan contoh poligami yang adil di dalam Islam demi rumah tangga yang baik dan masyarakat yang tidak ada penderitaan di dalamnya, yang menjadi sebahagian daripada ciri kemampuan Islam memimpin manusia dalam segala aspeknya. Jadi kata pengarang, hikmah di sebalik perkahwinan lebih poligami itulah. Kita sebut dah hari tu ni perkahwinan sebelum Islam ada beberapa jenis perkahwinan. Lepas mai Rasulullah SAW, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kesemua jenis perkahwinan itu diharamkan. Yang dikekalkan adalah perkahwinan pernikahan seperti mana yang diamalkan oleh kita pada hari ini. Jadi perkahwinan lebih ni halal ke haram, maka hukum dia adalah halal. Tetapi jikalau dia berniat untuk berkahwin dengan tujuan nak menzalimi orang yang dia kahwin, maka hukum dia adalah haram walaupun pertama kali nak kahwin. Contohnya dia kahwin tu, dia kata pas aku kahwin ni aku nak penaya bini aku tahu dah dia ni janda beriah, dia ada duit yang KWSP banyak, lepas tu duit dalam tabung haji pun banyak, aku gelang gecek dah sikit, lepas tu dah lepas dah aku cerai dia. Contoh, dia memang niat dia nak kena kawan tu, nak jahanam kawan tu, nak merosakkan kawan tu, maka hukum dia adalah haram, dilarang. Ataupun nak menzalimi dengan cara yang lain pun tak boleh juga. Yang kedua pada tuan-tuan, hikmah daripada perkahwinan. Hikmah daripada perkahwinan ini juga menjaga kemaluan daripada disalurkan pada jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang perempuan kita kata bab hubungan badan ni dia kurang sikit. Dia kurang. Ni hakikatnya lah. Yang duk selalu ni orang lelaki. Ni kita punya kelemahan. Tahu duk sembang lah, hang ustaz ke hang tok syekh kilit serban 18 tingkat pun
kompom ada benda ni. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Taala kata, kami hiasi pada diri manusia itu sukakan kepada perkara syahwat, antaranya minan nisa, sukakan kepada orang perempuan sukakan kepada orang lelaki. Jadi orang tua kata orang lelaki lagi dia duk hidup, lagi tu dia duk nak. Faham tak faham sudah? Faham ni? Lagi dia hidup, lagi tu dia nak apa? Nak hubungan badan. Ni fitrah. Sebab tu kadang-kadang ada orang pi di klinik, kita duk tengok bawa anak umur 3 tahun. Pak cik buat cucu dah anak bongsu. Anak bongsu. Pak cik umur berapa? Umur 68. Ui, gagah pak cik ni. Pasal apa? Makan kunyit hitam. Makan kunyit hitam. Kopi kunyit hitam. Lalu ni duk jual dah. Kopi ready kunyit hitam. Saya minum. Dia kata biar betul ustaz ni minum. Minum dah tuan-tuan. Bukan datang tu saja. Benda leh mah. Kita duk naik kereta pergi jauh balik malam pun semua. Kopi kunyit. Tapi saya tak pernah mengunyit dengan orang. Abang pergi molek tu, mengunyit tu bab lain. Mengunyit ni haram. Homoseks dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang perempuan bab tu dia kurang sikit, kurang. Bukan tak ada nafsu, dia ada nafsu, tapi dia kurang. Bila tengok orang lelaki mati, orang perempuan ni jarang lah dia nak kahwin, jarang sangat dia nak kahwin. Kadang-kadang sampai ketua tu anak dorang tu. Tapi kalau orang lelaki payah nak jumpa hak tak kahwin lepas bini nikah. Payah. Baru 4 hari baca tahlil, hari kelima duk danuk dah. Kocak siap dah danuk tu. Pasal apa? Boleh dah ustaz weh. Tok imam cari kat saya. Bukan tok imam masjid ni, tok imam masjid lain. Tok imam cari kat saya. Pasal apa? Mai parking motor bermuka loleh-loleh tak semangat. Mayang maghrib pi niat mayang jenazah tu tak haru kawan ni bagi menikah bang. Bagi menikah bang kan kelia balik timbang kedai kopi kedekung. Boleh bini baru. Tapi lepas bini dia meninggal tak ada siapa di rumah, pi di kedai kopi pun tak tahuan timbang. Makan apa dah? Sihat alhamdulillah. Tanya hal lain jawab hal lain. Tak kecelaru tu imam tengok dari bunyi tuan-tuan. Ni hikmah dia. Nak elakkan daripada berlaku zina. Ni hikmah dia tuan-tuan. Baik, seterusnya penyertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membina Kaabah al-Musyarrafah. Baik. Kaabah ialah bangunan pertama yang didirikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala kerana Allah dan menjadi syiar untuk beribadah kepadanya dan mentauhidkannya, bukannya batu yang disembah. Ini hakikat Kaabah. Kaabah ni tuan-tuan, apa yang kita baca daripada artikel para saintis yang mengkaji tentang kelebihan batu Kaabah tu. Sebab apa tuan-tuan, kapal terbang tak pernah lintas atas Kaabah kalau kita pasal. Tak pernah lintas langsung atas Kaabah, tak pernah lintas pun kapal terbang. Kecil ke besar tak pernah lintas. Satu tuan-tuan, kalau kita ni orang Islam, kita meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lagu tu kerana memuliakan Kaabah al-Musyarrafah. Ya, itu. Yang kedua tuan-tuan, Kaabah ni dia center of the world. Dia cakap masalah tu nak jumpa agung ni tuan-tuan. Ni kena cakap masalah lah. Kan? Dia duduk center. Dunia ni Kaabah duduk tengah-tengah. Bahkan kajian kata kalaulah manusia berhenti daripada tawaf, maka ketika itu paksi bumi ni juga akan berhenti. Ni kajian mengikut ilmu sains. 2. Yang 3, sebab kapal terbang tak lalu kerana batu yang digunakan untuk membina Kaabah al-Musyarrafah itu adalah batu yang apabila kapal terbang lalu dia akan menyebabkan sistem kita kata apa, sistem elektronik dalam kapal terbang tu akan terganggu dan terjejas. Barangkali tak boleh nak sambung dengan apa dia airport dan sebagainya. Ini di antara hikmah dia.
kehebatan Kaabah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Yang keempat, kedudukan Kaabah al-Musyarrafah, tapak Kaabah yang ada pada hari ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selepas daripada itu diutuskan para nabi dan para rasul, maka dibina Kaabah al-Musyarrafah. Jadi makhluk di dunia yang pertama mengelilingi, yakni tawaf keliling Kaabah, adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Adapun makhluk di langit yang pertama mengelilingi, yakni tawaf Kaabah, iaitulah para malaikat alaihi salatu wassalam. Dan kedudukan Kaabah itu adalah bertepatan dengan Baitul Ma'mur. Dalam riwayat mengatakan sekiranya Baitul Ma'mur itu runtuh, maka akan runtuh bertepatan di atas bumbung Kaabah al-Musyarrafah. Maksudnya dia punya straight ke atas sampailah ke Baitul Ma'mur. Luas mana Baitul Ma'mur? Ulama mengatakan Baitul Ma'mur ini setiap hari akan dimasuki di dalamnya 70.000 malaikat Allah pada setiap hari. 70.000. Bayangkan tuan-tuan, alam ini Allah Ta'ala cipta berapa lama? Wallahu a'lam. Tak tahu berapa umur dia tuan-tuan. Walaupun alam ini bersifat hadis, sifat dia baru, makhluk yang dulunya tak ada, lepas tu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sebahagian ahli falsafah mengatakan bahawasanya alam ini sifat dia qadim. Jadi bila sifat qadim, maknanya alam ni sama dengan Tuhan. Mustahil alam sama dengan Tuhan. Kalau alam sama qadim dengan Allah Ta'ala, baik. Kalau alam ni qadim sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum adanya alam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, berat nanang tuan-tuan. Ni perbahasan bab akidah. Sebab tu Allah Ta'ala ini bersifat apa? Bersifat qadim. Sifat apa? Sifat maha ada semenjak dulu, kini dan selama-lamanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Rahman, yang kekal hanyalah wajah Allah. Wajah ni ke? Tak, bukan wajah muka ni. Ulama mentakwil bukan wajah macam kita faham ada mata, ada hidung, ada mulut. Tak, wajah di sini adalah zatullah, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kekal. Ada orang mai tanya, ada orang kata Allah Ta'ala ni sebelum ada Allah ada lagi hak lain. Soalan ini pernah ditanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, sebelum ada Allah Ta'ala ni ada lagi benda lain? Dia kata, ni golongan-golongan yang al-mulhidin, golongan yang etis, yakni yang tidak ada, tak percaya kata Tuhan ni ada. Dia bertanya Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu kata, Allah Ta'ala itu esa, qul huwallahu ahad, Allah Ta'ala itu satu. Maka bila Imam Ahmad tanya lagu tu, Imam Ahmad kata lagu tu, Imam Ahmad tanya dia, aku nak tanya hang, sebelum nombor satu berapa? Sebelum nombor satu berapa? Dia kata tak ada nombor dia tak. Kosong tu bukan bilangan tu. Kosong tu kosong sebutan saja, tak ada angka berapa kosong, tak tahu berapa kosong. Maka begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sebelum dan selepas. Yakni Allah Ta'ala itu sedia kala ada. Jadi dia Baitul Ma'mur sehari 70.000 malaikat masuk, dan bila mereka ni akan keluar, iaitu pada hari kiamat, para malaikat hak berjuta-juta punya masuk ni tuan-tuan, mereka akan keluar semula pada hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembinaan Kaabah al-Musyarrafah yang awal-awalnya adalah pada zaman Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, satu zaman, maka sehinggalah zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam Quran Allah Ta'ala mengatakan pada awal juzuk yang keempat, Allah Ta'ala kata apa? Dalil mengatakan Kaabah itu binaan yang pertama, bukan KLCC, bukan menara kembang ke apa, dah.
Kaabah al-Musyarrafah. Dalil dia Allah Taala kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Allah Ta'ala dah. Nah, inna sesungguhnya awwala baitin wudi'a linnas, binaan yang pertama yang kami letakkan kepada manusia, yakni binaan pertama yang kami bina atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala bi Bakkah mubarakah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakah, yakni dia binaan pertama adalah Kaabah. Tang mana Kaabah tu dulu? Di Bakkah. Bakkah ni di antara nama lain bagi Makkah Al-Mukarramah seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Az-Zarkashi rahmatullahi alaih. Banyak nama Makkah, Ummul Qura pun ada, Al-Wadi pun nama Makkah juga, Makkah pun Makkah juga, lagi paling Baladul Amin Wattini Wazzaitun wa Turi Sinin wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman, Baladil Amin pun di antara nama Makkah Al-Mukarramah. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tak kata Makkah, Allah Ta'ala kata inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bi Bakkah yakni bi Makkah, di Makkah Al-Mukarramah, bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin, yakni Makkah mubarakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, adab para ulama bila mana dia balik pada Mekah. Kita bila orang balik Mekah ke, balik umrah, balik haji ke apa tuan-tuan, kita digalakkan pi mana? Pi ziarah dia. Bukan pi telan layak Zam-Zam ya. Ni telan ni tak ada jubah-jubah bah 2-3 leh. Jenis ni tu tak payah cerita. Pi ziarah pasal apa? Kerana adanya keberkatan. Adanya keberkatan. Dia balik daripada negeri yang barakah yang Allah sebut dalam Quran, berkat Makkah Al-Mukarramah. Makkah Madinah ni tanah yang dimuliakan, yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama kata negeri yang paling mulia atas muka bumi adalah Makkah Al-Mukarramah. Walaupun dia tak ada apa binaan sekalipun, tetap mulia di sisi Allah. Malaysia walaupun ada banyak bangunan, ada banyak hotel, Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Malaysia. Tak ada dalam Quran gitu. Dia kata bi Bakkah, Makkah Al-Mukarramah. Ni mulia Makkah Al-Mukarramah. Negeri paling mulia Makkah. Tanah yang paling mulia Madinah Al-Munawwarah. Walaupun kita beli tanah tepi KLCC, satu kaki katanya 1,500, wallahu a'lam. Ada satu orang hamba Allah beli, kawan mak melangkan dia beli, katanya dekat-dekat situ, wallahu a'lam. Saya pun tak tanya dia cerita itu, kita percaya tak percaya, wallahu a'lam. Saya pun cerita kat tuan-tuan lah, hadis ni dhaif ke palsu ke, wallahu a'lam lah. Nak percaya percaya, nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukan tak percaya masuk neraka dah, tak percaya pun tak apa cerita ni. Tapi nak habaq kata rega tanah tu, katanya satu kaki RM1,500, wallahu a'lam. Kok Kuala Lumpur belah Penang berapa satu kaki? Kat 100 bah belah Penang tu. Rumah punya semua duduk atas-atas mah. Hak semua nak pergi Isra' wal Mi'raj mah rumah. Hak tinggi-tinggi tingkat 14, tingkat 25 apa. Hak duduk di atas mah. Dia tengok di bawah satu macam ya. Tinggi saja. Subhanallah. 400,000, 500,000 punya mahal. Ni belah Kulim tu. Abang Amir kita mai jauh pada Padang Serai. Di belah Kulim tu dah apa katanya nak siap dah lapangan terbang. Apa dia antarabangsa Kulim ke apa? Tuan-tuan hak mana ada duit pergi beli tanah siap-siap kat belah Kulim tu. Lepas ni dia naik harga. Dia naik harga. Tuan-tuan cuba tengok belah desaku ke apa tu. Kan? Siapa beli banyak orang tu tuan-tuan? Pusat convention gila gedabaknya besar. Siapa punya tu? Bukan Islamnya. Tapi pasal apa dia beli? Dia tahu dah nak naik apa orang tu apa ni. Lepas ni orang Melayu hadut Padang Serai apa semua,
pi duk tahlil lah, duk di kampung Pelek pula. Duk buku ni. Lepas tu naik pula KLCC ke apa kampung Pelek, pindah pula. Pi Lahad Yue pula. Lahad Yue naik lapangan terbang lagi, pi tahlil pula. Belah kali pakai duk pindah rendah gitu orang Melayu kita. Nah, jadi Mekah paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah taala kata apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Di dalamnya itu ada tanda yang jelas. Sebahagian ulama tafsir mengatakan tanda yang jelas yang ni di dalamnya itu adanya salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa dia? Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Antara tanda kekuasaan Allah adanya maqam Ibrahim, yakni apa? Kesan Nabi Ibrahim membina Kaabah Al-Musharrafah dikekalkan oleh Allah. Tanda kekuasaan Allah. Lagi dia, kita duk kucuk Hajarul Aswad tu. Hajarul Aswad tu bukan batu duk pi ambil tepi jalan tuan-tuan dah. Dah hak tu batu syurga punya mai. Batu syurga yang diletakkan oleh Nabi di situ dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman berzaman ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa man dakhalahu kana amina. Sesiapa yang masuk dalam Masjidil Haram, maka man dakhalahu kana amina, dia akan diberikan keamanan, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bukan hanya Masjidil Haram saja, tetapi mana-mana rumah Allah, siapa yang masuk insya-Allah mendapat ketenangan, kebaikan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sikit wisil mudah bunyi dah tadi. Ya, baik. Ia dibina oleh bapa nabi-nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapa nabi, bapa nabi-nabi. Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, bapa sekalian nabi. Nah, daripada Nabi Ibrahim turun main Nabi Ismail, turun main Nabi Allah Ishaq, main Nabi sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam daripada keturunan Arab. Ini panjanglah cerita dia macam mana boleh jadi mengikut Arab apa semua. Baik, Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa taala berikan anak, berikan apa semua, maka anak ataupun keturunan daripada Nabi Yaqub, maka lahirlah para nabi daripada kalangan Bani Israel. Maka keseluruhan nabi daripada kalangan Bani Israel disebutkan oleh Dr. Abdullah Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab beliau Ar-Rusul wa Risalat, mengatakan para nabi daripada kalangan Bani Israel, kesemua mereka mengajak kaum mereka kepada syariat Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Semua mereka ajak ikut ajaran Nabi, syariat Nabi Musa. Adapun yang sebelah ni Nabi Ibrahim turun ke bawah adalah apa dia? Mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Macam mana orang boleh mengatakan tak perlu kepada Nabi Muhammad, tak perlu ikut kepada Nabi Muhammad? Ini satu tanggapan ataupun jawapan yang salah. Sedangkan Nabi menyatakan sekiranya Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Musa ni ada syariat dia untuk Bani Israel. Sekiranya Musa alaihi salatu wassalam pun hidup ketika ini, kata Rasulullah, nescaya lattaba'ani, Musa pun akan ikut syariat aku, yakni syariat Islam. Baik, kalau Nabi Musa ikut syariat Islam tapi umat Nabi Muhammad tak mau ikut syariat Islam, ni pelik bin ajaib. Pelik bin ajaib. Baik, setelah mengharungi perjuangan yang hebat menentang keberhalaan dan menghancurkannya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah diperintahkan mendirikan Kaabah Al-Musharrafah, lalu baginda menerimanya dengan penuh rasa tanggungjawab. Firman Allah di dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas Kaabah,
bersama Ismail alaihi wassalam, Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah, kisah dirikan Kaabah ini adalah berlaku sebelum daripada perintah Nabi Ibrahim sembelih Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau sahajalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kaabah yang telah didirikan itu mengalami kerosakan beberapa tahun sebelum dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Wallahu a'lam bissawab. Sambung pada bulan hadapan berkenaan dengan peristiwa pembinaan Kaabah Al-Musyarrafah. Nah, ada beberapa peristiwa ketika mana pembinaan Kaabah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minal ma'sumin, adalah hamba yang dipelihara daripada dosa kecil, dosa besar, bahkan dipelihara daripada melakukan, melihat dan daripada hadir ke tempat-tempat yang tidak baik. Akan kita sebut pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita berada pada bulan Rabiul Awal ataupun juga digelar sebagai Rabiul Anwar, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Maka perbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda dan kita mendoakan mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah rezekikan kita dapat mimpi Rasulullah sekalipun cukup dah. Sekalipun cukup dah, insya-Allah. Banyak amalan lah yang ulama sebut nak mimpi Rasulullah ni, banyak amalan-amalan dia. Antaranya dengan banyak membaca sirah Nabi. Dia selalu duduk mengaji, duduk baca, duduk mengaji, duduk baca, duduk mengaji, duduk baca. Antara perkara yang boleh mendapat mimpi Rasulullah. Antaranya lagi yang paling afdal dia berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antaranya selawat dhamir, Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli alaihi. Itu paling pendek dah. Jangan nak pendek Allah tu kan mimpi Nabi tuan-tuan. Takut Abu Jahal main dan tidur ni. Saya Abu Jahal jengkring terus. Dah orang boleh Rabiul Awal Nabi mimpi, dia mimpi orang mimpi Nabi, dia mimpi Abu Jahal. Padam cerita tuan-tuan. Banyak selawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Senang tuan-tuan nak buat macam mana? Lepas setiap kali sembahyang fardu, setiap kali sembahyang fardu kita buat 20 kali selawat. Sendiri-sendiri lah. Kan? Sendiri-sendiri. Tapi kalau kita buat ramai-ramai tu imam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemaah ni penipu pasal tu imam ni dia buat bid'ah, tak ada pasal ni. Orang kita kena nak bid'ah orang ya. Dia tengok orang duk isap rokok dalam pagar masjid, dia tak kata bid'ah pula. Dia kata hatu tak apa, hatu harus dia kata. Pula dah. Jadi selawatlah banyak-banyak. Lafaz selawat apa pun boleh. Selawat Al-Fatih ka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Banyak-banyak kita baca. Mudah-mudahan mendapat mimpi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alayna bisu'il khatimah. Allahumma arzuqna an-nazara ila wajhi habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi manamina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.